Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. Selamat pagi di sesi bangun pagi Jumaat ni. So, first of all nak ucapkan apa nak cakap? Minggu kedua. Selamat minggu kedua, dah hampir habis minggu kedua 2020. So, anda yang sedang menonton saya di Nak Urus Bisnes dan juga di Close Support Group EFP, selamat pagi. Bangun. Tolong, ni mana lagi semua orang ni tak bangun-bangun lagi ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, so kita dah bersiaran selama 3 hari berturut-turut di sebuah program di PGRM Ceras, di HPTLB, High Performance Team Leadership Bootcamp. So selamat pagi Cik Hidayah Nordin di Nak Urus Bisnes, di Close Group EFP. Macam suram pula ni kan pagi-pagi ni. So saya dengar kata pengiraan yang dibuat adalah hari ni dah hari ke jap 15, 16, 17, 18, 19 jap 15, 16, 17, 18, 19. Actually dah 19 hari rasanya. 19 hari bersiaran secara berturut-turut di Support Group EFP. Sikit lagi nak jadi 20. So 19 hari berturut-turut di Support Group Nak Urus Bisnes. 8, 9, 10, 11, 12 betul lah. 12 betul. Dah 12 hari di Nak Urus Bisnes. So berikan tepukan kepada anda berturut-turut. So alhamdulillah diberi kesempatan untuk tidak langsung gagal setakat ini. Kita cuba untuk istiqamah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So first of all saya nak minta bantuan anda. Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richwoods International Sdn Bhd, dan saya juga adalah Chartered Accountant, MIA member, Malaysian Institute of Accountants. So in a sense saya nak bantu anda untuk buat bisnes. Pastikan anda dapat nampak duit bisnes, pastikan anda buat bisnes dengan lebih baik lah. So sebelum saya pergi lebih jauh, saya nak minta tolong anda semua. Boleh tak saya minta tolong? Okey, saya nak minta tolong satu. Saya nak minta tolong yang pertama, ada beberapa benda, bukan satu je, ada beberapa benda. Yang pertama, adakah suara saya jelas? Adakah suara saya jelas dan adakah visual saya jelas? Minta tolong, adakah suara dan visual saya jelas? Itu yang pertama. Tulis itu jelas. Terima kasih Cik Hidayah Nordin. Excited nak tahu mengenai margin versus profit. Ya, saya pun excited nak explain. Terima kasih Cik Hidayah Nordin. Di EFP, aduh, manalah pergi semua orang ni. Semua orang sibuk ke hari Jumaat ni? Ya, itu dia. Terima kasih Tuan Hadi Koko. Lama tak jumpa Tuan Hadi Koko ni. Terkejut saya dia muncul tiba-tiba. Di Support Group EFP ni, makin hari makin lemau. Mungkinlah disebabkan ramai di antara anda sedang berada di dalam program HPTLB, High Performance Team Leadership Bootcamp. So that's why tak dapat tonton secara live. Jadi saya juga nak minta bantuan anda. Sementara kita tunggu kemasukan lagi ramai orang, kita nak tolong anda belanja love dengan belanja like. Laju-laju. Selaju mungkin. Love dan like selaju mungkin. Sebanyak mungkin. Tolong tekan love dengan like. Terima kasih Miss Glorious Jane. Terima kasih Cik Jamal. Terima kasih Mak Isah. Terima kasih. Macam mana saya nak sebut? CME Lee. Terima kasih Miss Yan from Mars. Wow. Sekarang kita tak main international tuan-tuan dan puan-puan. Cakap dengan orang sebelah, international dah tak power. Kita main ni ikut planet ni. Ada Tuan Yan daripada Mars tengok kita. Gempak gila. Orang daripada planet Marikh pun tengok kita. So apa hal orang yang di dalam bumi Malaysia ni, dekat planet bumi ni pun tak sempat nak tengok kita. Itu masalah tu. So apa saya nak anda buat sekarang adalah bangun. Hashtag bangun. Bangun, Hashtag bangun Force Trophy. Itu dia punya trademark dia. Terima kasih kepada anda yang menonton. So kita akan go through sesi pada hari ini, yang mana kita nak bantu anda untuk satu topik yang saya rasa malam Jumaat tuan semalam, itulah semua lemau. Okey. Jangan jelas sangat tu Tuan Jamal. Apa yang dibuatnya malam Jumaat tu. Saya malam Jumaat semalam kerja. Kami kerja di HPTLB. So hari ni kita masih lagi di sini untuk hari terakhir, hari ketiga, hari Jumaat. Dan hari ni saya nak share satu topik yang mana kita nak cerita pasal margin versus profit. Apa tu? Cakap orang sebelah. Margin versus profit. Okey. Apa itu margin, apa itu profit? Kita nak tahu benda ni.
Siapa pernah dengar dua-dua term? Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar margin tu, pernah dengar margin, siapa pernah dengar profit? Atau siapa pernah dengar tapi sebenarnya dia pun tak tahu sebenarnya benda ni ada beza. Ataupun mungkin dia rasa sama je lah, margin lah, profit lah. Ataupun sebenarnya macam mana? Atau sebenarnya margin dengan profit ni benda yang sama. Siapa rasa topik hari ni akan memberi dia lebih pencerahan untuk buat bisnes lebih baik? Siapa nak tahu? Say I. Okay, siapa nak tahu? Say I. Okay. So sebelum kita pergi lebih jauh juga, last saya nak minta tolong anda semua. Anda tak belanja pun love dengan like tu, saya tak nampak pun keluar ni. Aduh hai. Kenapa macam tak ada je? Awal pagi ni ada program baru. Okey, tak apa. Tak. Kenapa tak ada love dengan like ni? Especially dekat support group EFP ni. Macam tak ada je. Aduh hai. Okey, apa saya nak bantu anda juga? Saya nak anda bantu saya juga. Terbalik. Okey, dekat nak urus bisnes ada. Dekat EFP ni tak ada belanja love like pun. Aduh hai. Okey. Apa saya nak anda bantu saya, tuan-tuan dan puan-puan, last, saya nak anda tag. Kalau anda spire, tag. Semua spire anda. Titan saya tahu, Titan saya takkan suruh tag buat waktu ni. Titan boleh tag, geng Titan, tag pula. Titan. Geng Titan tag selepas habis malam ni. Nanti saya akan buat satu posting, saya nak tag semua orang. Saya nak tag semua orang pula. Saya nak bagi link untuk 3 hari punya sesi bangun ni. Ramai yang tak dapat tengok. So kita sebab masuk dalam program, so saya nak letak dalam satu posting. Tim minta tolong minta tolong nanti copy semua link, buat satu posting, nanti kita post untuk mereka di HPTLB. Nanti saya adjust sendirilah. Saya senang sikit, saya faham apa saya nak. Okey. Saya nak anda tag semua geng-geng anda ni. Tag. So terima kasih Tuan Tengku Fatih, Cik Hidayah dari tadi join. Okey. So kita nak buang masa, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. First, kita tahu yang basically bila kita buat bisnes, kita yang paling penting kita buat bisnes, siapa sini buat bisnes nak duit? Angkat tangan. Siapa sini suka duit? Siapa sini suka duit tu jadi banyak? Duit dia jadi banyak. Betul? Semua orang suka, betul? Betul lah satu sebab kenapa anda buat bisnes, sebab anda nak duit anda banyak. Betul? Cakap orang sebelah, betul ke tak betul ni? Okey, so salah satu cara untuk anda buat duit banyak, anda kena faham. Kena faham apa tu? Anda kena faham sebenarnya margin dan profit ni, kalau selama ni anda pernah dengar, margin dengan profit ni ada beza, tuan-tuan dan puan. Ada beza. Margin lain, profit tu sebenarnya lain. Dia adalah dua perkataan bahasa Inggeris, yes. Tapi dia ada perbezaan dan kefahaman yang sangat-sangat besar, sangat luas. Ada orang dia rasa margin dengan profit tu samalah. Margin dengan profit tu samalah. Actually, kalau dari kerangka yang lebih asas, margin dengan profit, yes, dia hampir sama, dia sebenarnya sama. Sama kalau dari sudut asas lah. Sebab margin dengan profit adalah beza di antara, margin dengan profit ni bezanya adalah berapa banyak duit masuk, berapa banyak duit keluar, apa yang tinggal. Tu margin dengan profit lah. Tapi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, apa saya nak anda bantu, apa yang saya nak bantu anda, bukan anda bantu saya bantu anda, adalah nak bagi anda nampak lebih bijak, lebih jelas, dan akan last yang paling penting, akan lebih lagi membantu anda untuk buat duit dengan lebih yakin dan dengan penuh kepastian, tuan-tuan dan puan-puan. Sangat-sangat benda yang saya akan cuba berikan yang terbaik. Saya akan bantu anda untuk faham sehabis-habisnya. So adakah anda bersedia untuk faham dengan lebih jelas dan lebih padu lagi? Okey, ready? Okey, ready, tulis itu ready. Okey. Tulis ready, tulis ready. Semangat sikit. Bangun. Semangatlah sikit. Aduh hai. Ni yang rugi ni. Saya masa dekat HPTLB ni buat topik bagus-bagus, tapi itulah timing tak kena lah kan. Orang yang ramai tengok ni ada kat dalam. Okey, ready Okey, sedia. Okey. Kita cerita pasal margin dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Margin ni sebenarnya adalah perbezaan di antara sales. Sales adalah jualan yang anda buat, okey. Sales. Tahu sales tahu collection, jualan, revenue, apa semua ni consider sales lah. Bahasa standard lah, senang. Okey, sales dan juga cost of sales. Apa tu cost of sales? Cost jualan. Okey. Cost jualan ni maksudnya, okey. Anda kena faham cost jualan ni adalah, anda kena faham sebelum anda sales tak ada masalah. Semua orang faham sales. Sales adalah benda yang paling jelas, paling mudah. Cakap orang sebelah, paling mudah. Sales paling mudah.
Tapi cost of sales ni ramai orang tak jelas. Dalam bisnes, kalau anda tak faham apa itu cost of sales ataupun cost jualan, anda koyak. Anda akan meninggal cepat sebab anda tak faham konsep buat bisnes yang betul. So apa saya nak anda bantu saya hari ni, saya nak cakap pasal cost of sales ni ataupun cost jualan dalam bahasa Melayu. Saya nak anda belajar satu terma baru. Boleh? Boleh? Ready? Okey. Terma dia adalah perkataan dia. Kalau kita cerita pasal cost of sales, kita cakap COS. Tulis itu, COS. Terima kasih Puan Umu Husin. Dia terus type dia. Ni bagus ni Puan Umu Husin ni. Margin tu adalah perbezaan antara sales dan COS. Yes. Bagi nampak pandai, COS, cost of sales. Saya nak explain cost of sales ni. So lepas ni saya cakap dengan anda semua, kalau orang tanya apa COS, anda dah boleh faham. Dan anda dah tak sebut dah perkataan panjang dia. Cost of sale ataupun cost jualan. Anda terus sebut COS. Nampak bijak tak? Cuba sebut COS. Muka dia kena angkuh sikit. Kalau yang pernah pergi FP tahulah macam mana. Cost of sales. Angkuh sikit. Okey, bukanlah angkuh, dia actually confident, more confident. Okey. COS, cost of sales. Okey, cost of sales ni tuan-tuan dan puan-puan, saya akan buat, saya tengoklah kalau saya ada peluang untuk ceritakan lebih terperinci COS, saya nak bagi tahu asas dia je. Okey, apa beza dengan COGS? Bezanya adalah tambah G je. Actually COS dengan COGS adalah benda yang sama. Cuma saya tak nak tambah G tu. COGS, lambat. COS, siap lah. COGS tu adalah cost of goods sold. COS adalah cost of sales. Actually dia adalah benda yang sama. Buat satu tulis sini, COS equal dengan COGS. Sama je. COGS ni lebih kepada kalau anda buat produk. That's why ada perkataan goods sold tu. Tapi konsep dia sama. So jangan pening kepala. COS dengan COGS tu sama je. Cakap sebelah, COS, COGS sama. Sama. Jangan pening-pening. Saya bagi benda yang ni je. Jangan terlalu pembaris sangat. Jangan pembaris sangat. Jangan skema sangat. COS dengan COGS sama. Okey? Cuma konsep dia kena faham. Kalau anda faham konsep, senang je anda tak nak confusekan diri sendiri. Okey, boleh? Terima kasih Puan Umu Husin, dia tulis. Rajin dia menaik ni. Terima kasih. Berikan tepukan kepada Puan Umu Husin di support group AFP. Anda nak urus bisnes pun boleh tiru juga. COGS sama dengan COS. Okey. Bila kita cerita pasal COS, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya nak bagi analogi je. Okey, macam ni. Contoh, anda nak buat pen ni. Saya ada sebatang pen. Anda nak buat pen. Okey. Nak buat pen, apakah tak nampak muka saya? Macam ni tak nampak muka pula. Nampak ke tak? Nampak ke tak muka saya ni? Tak nampak muka. Kenapa tak nampak muka? Okey. Ni, nampak tak pen ni? Okey, pen ni. Nak buat pen ni, tuan-tuan dan puan-puan, apakah sebenarnya kos yang diperlukan untuk buat pen? Okey. Satu apa? Plastik ni, betul? Salah satunya dakwat. Lepas tu besi. Besi penitip ni, betul? Betul? Setuju Okey, lagi kos apa? Kos marketing, betul? Kos apa lagi? Kos apa lagi? Kos gaji pekerja. Kos office. Okey, soalan saya. Kalau lah misalnya anda nak keluarkan pen ni, kalau anda tak buat marketing, boleh tak keluarkan pen ni? Kalau tak buat marketing, boleh keluar pen ni tak? Boleh. Kalau tak ada office, boleh tak keluarkan pen ni? Boleh. Sebab apa boleh kalau tak ada office? Dari rumah je call kilang nak keluarkan ni. Ataupun anda ada kilang lain. Terlalu bersinar tuan, terlalu bersinar Allahu Akbar, terlalu bersinar Bersinar sangat Boleh nampak ke tak ni? Tak, saya nak tanya, boleh nampak ke tak ni? Boleh nampak saya? Nampak telinga je. Weh, kasar tu. Kenapa nampak telinga je? Tim saya tolong, tim di EFP minta tolong tolong cek dengan ni kejap saya bagi tahu tim saya. Saya nak tanya sikit minta tolong tim saya adjust ni. Dakwat. Yes, dakwat. Sekejap kejap. Kejap. Saya kena, sebab anda semua tengah ni kan. Minta ampun. Boleh nampak muka tuan dengan jelas. Boleh nampak muka. So ada yang nampak, ada nampak jelas. So nak tanya. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, nampak. Mungkin anda kena adjust anda punya phone ke? Saya dah risau dah ni.
Kat mana poin saya tadi? Okey. Bila kita cerita pasal pen ni, nak keluarkan pen ni, apakah dia punya kos? Penuh cahaya keimanan. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Tuan Hadi Koko. Okey. Apa kos dia ni? Okey. Elok je video cahaya di hari Jumaat. Masya Allah. Okey, terima kasih. Nampak dinding. Okey, tak apa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ni. Ini adalah pen. Nak keluarkan pen ni ada plastik, ada dakwat, ada besi penitip tu. Betul? Okey. Kalau tak ada kos marketing, boleh tak buat pen ni? Boleh. Kalau tak ada office, boleh. So, maksud dia adalah kos jualan ni tuan-tuan dan puan-puan adalah kos nak menghasilkan pen ni. Kos nak betul-betul menghasilkan pen ni semata-mata. Kos nak menghasilkan pen ni semata-mata. Itu adalah cost of sales. So kalau anda tak buat marketing pun boleh keluarkan pen ni. Kalau anda tak ada office pun boleh keluarkan pen ni. Kalau anda tak ada kerani pun boleh keluarkan pen ni. Faham tak maksud saya? Cost of sale ni adalah kos asas mengeluarkan barang. Okey, ini barang. Okey, barang. Kalau servis, contoh servis. Contoh servis apa? Contoh kalau macam Richworks. Tak habis cerita Richworks lah. Contoh anda adalah macam mana saya nak cakap? Servis. Contoh paling senang. Anda ada tadika. Ada tadika. Okey, ada tadika. Atau anda ada taska atau ada kelas tuition. Tak kisahlah apa. Okey. Kalau anda buat servis, apakah anda punya kos jualan? Ataupun cost of sales ni? Okey, fikir. Kalau anda buat servis, apa cost of sale anda? Okey, kalau kita cerita pasal buat tuition. Cost of sale yang paling penting apa? Tuition siapa ajar? Siapa ajar tuition? Cikgu, betul? Siapa kalau tadika? Siapa yang ajar tadika atau taska? Siapa? Cikgu juga, betul? So cost of sale yang paling utama untuk servis-servis macam ni adalah gaji pengajar. Gaji pengajar yang betul-betul ajar topik tu. Okey, gaji pengajar yang betul-betul ajar topik tu. Ataupun kelas tu atau sesi tu. Itu cost of sale dia. Apa lagi cost of sale kalau you pusat tuition? Cost of sale pusat tuition yang betul-betul. Okey. Kalau pusat tuition, taska atau apa ni, apa yang paling penting? Apa yang paling penting? Cuba kita fikir. Selain daripada gaji pengajar, apa lagi yang penting? Fikir. Saya nak tengok ni. Macam you all, ada lagi ke tak ni? Asyik saya je bagi jawapan ni. Cepat. Apa lagi? Servis. Apa yang penting kalau nak mengeluarkan produk tu? Yang kalau tak ada benda tu, tak ada. Kalau tak ada, basically kalau tak ada kos tu, kelas tak jalan. Terima kasih Tuan Hadi Koko. Venue, tempat kita melunas, tempat kita mengajar tu. Itu benda penting. Kos venue tu. Kalau venue tu tak ada, macam mana? Itu satu benda. Bahan buku. Yes, terima kasih Tuan Hadi Koko. Bijak. Terima kasih Miss Eliza Gong di EFP, teaching material. Yes, pen, whiteboard. Yes, buku tuition. Wow, superb. Itulah kos dia. Itulah kos jualan dia. Tadi Tuanku Syafi tanya, kalau F&B kalau you buat kek, Tuanku Syafi buat mooncake tak silap saya. Ke siapa? Saya confused. Betul tak dia buat mooncake? Utilities tak. Utilities nanti dulu. Utilities dia terlalu broad. Okey, kalau contoh buat kek, apa kos dia? Tepung, betul. Telur, betul. Lagi apa? Gula, garam. Kalau buat kek koko, Tuan Hadi Koko mengingatkan saya kepada kek koko. Kena ada kos koko, betul. Tapi perlu tak kos marketing? Adakah marketing sebahagian dari cost of sales? Tidak. Adakah dia macam itulah, tuan-tuan dan puan-puan. Faham ke tak? Boleh faham ke tak ni? Betul lah tu Tuanku Syafi. Saya buat mooncake. Mooncake halal kata dia. Saya pun nak kena rasa ni mooncake ni mana dapat. Okey? So, faham ke tak faham ni? So cost of sale. Tu kita cerita cost of sale je dah ambil masa dah. Dekat berapa minit dah. So apa saya nak cerita dengan anda, nak pendekkan cerita adalah sales tolak cost of sales, itu yang anda akan dapat margin. Itu perkataan dia. Itulah margin. Okey, itulah margin. Faham Faham. Margin. So bila kita cerita pasal margin ni, ini adalah core dia sebenarnya. Profit pula apa? Okey, saya cerita core tu sebab apa? Okey, profit pula adalah okey.
Packaging termasuk tak? Termasuk. Packaging termasuk. Sebab kalau tak paket, macam mana nak jual? Dia macam ni lah. Kalau anda nak cost of sale ni, kalau anda tak buat benda tu, anda tak boleh jual barang tu. Atau tak boleh offer servis tu. Yang paling asas sekali. Dia lama-lama anda akan faham lah. Lama-lama anda akan faham. Dia tak boleh hari ni, that's why kena buat dan anda akan faham. Okay, contoh saya sebut tadi, sales. Tolak cost of sales, dapat margin, betul? Okay, saya nak anda tulis sini. Margin ni sama dengan, tulis margin sama dengan gross profit ataupun untung kasar. Gross profit, untung kasar. So margin equal to gross profit ataupun untung kasar. Tapi kita panggil dalam bahasa nak bagi nampak bijak. Kita nak nampak bijak, betul? Nampak bijak, jawapannya adalah margin ni, kalau kita cerita pasal gross profit, margin ni adalah GP. GP. Gross profit. Kalau kita sebut gross profit, GP. Okey? Tapi dalam kerangka hari ni kita cerita pasal margin. Okey? So, bila kita dah dapat sales, tolak gross profit, kita dapat margin. Okey, macam mana nak dapat profit? Profit adalah apabila margin ni tadi tolak dengan OPE. Apa tu? OPE. Operating expenses. So semua kos-kos lain. Bayar gaji staf pengurusan, bayar rental premise, office, bayar utility, bayar marketing, bayar sales, punya expenses. Itu semua dekat OPE bawah. Margin dengan OPE. OPE ni perbelanjaan. Operating expenses. Perbelanjaan operasi, tuan-tuan dan puan. So, margin ataupun gross profit, tolak OPE, dapat profit. Okey, itulah dia, profit. Itulah bezanya. Margin dekat tengah-tengah, profit kat bawah. Lepas tolak semua expenses. Okey, konsep dia adalah kita ada sales, betul? Kita ada sales. Sales tolak cost of sales, dapat margin. Itu fasa 1. Fasa 2, margin tolak OPE, dapat profit. So, beza ke tak beza? So, siapa rasa tiba-tiba dia nampak bijak angkat tangan? Say I. Tanpa perlu ada calculator, tanpa perlu ada whiteboard, tanpa perlu pergi universiti jadi accountant. Dah faham dah? Margin sama dengan fasa 1. Profit sama dengan fasa 2. Masa EFP, macam mana kiraan OPE dari cost margin? Ini bukan kelas EFP. Nak tahu, datang balik kelas EFP. Baru saya explain balik. Saya tak ada whiteboard. Susah nak cerita. Tapi sekarang faham dah terus nampak bijak, betul? Tu dia. Wanita dari Mas. Dia dah cakap dah. Margin tolak OPE, dapat profit. Terus pandai. Terus bijak, betul? Senang ke tak senang? Cakap orang sebelah. Senang gila. Cakap orang sebelah. Senang gila. Faham ke tak faham? Mudah ke tak mudah? Semudah ABC. Semudah itu. Senang gila. Sudah jelas, betul? Itu memang jelas. Dah clear cut dah. Okey. So, nampak tak beza dia? Sebelum anda tengok live ni, anda tak tahu pun sebenarnya margin dengan profit tu beza. Untuk dapat profit tu kena tolak liability. Ini kena datang kelas. Kena datang kelas EFP. Dah datang kelas EFP, kena ingat balik apa saya ajar kat EFP. Nak kena datang balik kelas EFP ni. Seronok pula belajar. Datang balik. Tak ada isu. Boleh datang balik. Saya ada buat lagi hujung bulan ni. Faham ke tak ni? Faham? Faham ke faham, tuan-tuan dan puan-puan? Itulah maksud dia. Margin. Sales. Tolak COS. Dapat margin. Margin. Tolak OPE. Dapat profit. Itulah beza ni. Faham Okey. Dan sebelum tu, profit ada 2 jenis. Berapa jenis? 2 jenis. Profit yang bawah ni gross profit lain. Ni saya cakap profit yang bawah ni. Okey, profit yang bawah ni ada 2 jenis. Okey, ready? Cakap tulis itu. Profit fasa 2 ada 2 jenis. Tulis itu. Tulis saya nak tengok. Sebelum kalau nak bagi anda faham. Profit fasa 2 ada 2 jenis. Okey. Sebenarnya profit net Allah, ada pula orang dah pergi bagi jawapan ni pula, Cik Eliza Gong ni. Iyalah tu. Saya ulang balik Sales COS dapat margin. Sama dengan margin sama dengan apa tadi? Gross profit, betul? Okey, margin ataupun gross profit tolak OPE, operating expenses, OPE, dapat profit.
Profit ni panggil apa? Net profit. Untung bersih. Profit bawah ni kita panggil net profit. Net profit, cakap orang sebelah. Profit fasa 2 adalah net profit. Dan dia ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah net profit before tax. Saya ulang balik. Net profit. Yang pertama, profit bawah ni, profit bawah sekali, profit fasa 2 sama dengan net profit. Sama dengan net profit. So, jenis yang pertama adalah net profit before tax. Dalam bahasa mudahnya, net profit before tax ni, yang ramai orang accountant nak bagi nampak bijak, anda suka nampak bijak betul? PAT. Sorry, PBT. Saja nak tengok, bangun lagi ke tak? PBT. Profit before tax. Yes, itu dia Cik Nurul Syamira. Net profit before tax. Tapi kita tak sebutlah NPBT. Tidak. Kita selalu sebut PBT. PBT bukan pihak berkuasa tempatan. Jangan salah faham. PBT bukan pihak berkuasa tempatan, tapi PBT adalah profit before tax. Okey, itu jenis satu. Jenis dua, profit after tax. So, kalau anda dapat, tadi saya ulang balik, margin, tolak, OPE dapat profit, betul? Profit ni sama dengan net profit. Okey? Net profit, tolak tax. Net profit before tax, sorry. Net profit before tax, ada tax, ada orang kiraan, accountant atau tax agent kirakan tax. Dia jadi PAT. Itu dia Cik Nur Fatihah. PAT, profit after tax. Profit after tax. So, macam mana kira tax? Jangan tanya sini. Sini tak boleh kira tax. Nanti kan pengsan semua orang. Langsung tak faham apa yang ajar. Seterus murung kalau pasal tax ni. Murung terus. Murung kalau saya cerita ajar pasal tax ni. Langsung habis hancur semua orang nanti. Okey. Faham? Okey. Kunci dia kat sini tuan-tuan dan puan. Siapa ready nak tahu kunci pembelajaran hari ni? Angkat tangan. Say I. Siapa nak tahu kunci pembelajaran hari ni? Say I. Angkat tangan. Say I. Okey, kunci dia tuan-tuan dan puan-puan, sangat jelas saya nak ajar kat sini. Soalan, saya tanya dulu soalan ke anda supaya anda faham apa kunci dia. Okey, soalan dia. You all rasa bila you buat bisnes, mana lebih penting? Margin atau profit? Soalan saya ulang balik sebelum saya tinggalkan anda hari ini, mana lagi penting? Margin atau profit? Siapa nak teka? Margin penting ke profit penting? Cuba fikir. Okey. Boleh fikir ke tak boleh fikir? So, apa saya nak buat sebenarnya? Apa saya nak buat? Adakah saya nak jawapan dia sekarang atau saya jawab esok? Siapa nak saya jawab sekarang? Angkat tangan. Say I. Siapa nak fikir dulu? Saya jawab esok. Okay, kita tengok. Siapa lagi penting? Net profit paling penting. Cik Hidayah Nordin kata profit. Dekat EFP ada yang cakap margin, ada cakap profit. So, nak jawapan sekarang? Tuan Hadi Koko nak jawapan sekarang? Okay. Kalau ada seorang tiba-tiba jawab nak esok, saya terus buat esok. Seorang je. Diperlukan seorang saja untuk jawab esok. Kalau you all tak jawab nak sekarang, saya tak jawab sekarang. Okay, Puan Umu Hussein nak sekarang. Siapa lagi? Tuan Hadi Koko nak sekarang. Okay, ramai yang cakap profit, ada yang margin, ada yang profit code. Macam-macam kau ni, banyak code. Code tak boleh. Tuan Hidayah Nordin nak jawapan sekarang. Cik Nur Fatihah nak sekarang. Nak sekarang. Oh, siap marah lagi. Ada 2 apostrofi. Okey, boleh. So, disebabkan permintaan ramai, kita jawab sekarang. Saja nak tengok you all ada ke tak. Saya pun kalau boleh nak jawab sekarang lah. Okey. Jawapan dia adalah margin, tuan-tuan dan puan. Jawapan dia yang lebih penting, kalau nak compare margin dengan profit, yang lebih penting adalah margin. Yang kalau anda nak dapat loan, bank akan tengok margin. Kalau anda nak dapat investor nak tengok margin. Bukan dua-dua penting. Kalau disuruh pilih antara dua. Ni, Tok Jambang, kalau suruh pilih antara dua, nak mana? Jangan pilih dua-dua, tak boleh. Jawapan dia margin. Margin lebih penting. Sebab apa margin lebih penting? Sebab apa margin lebih penting? Kenapa margin lebih penting? So, apa saya nak anda buat, tuan-tuan dan puan-puan? Apa saya nak buat adalah
Saya tak nak explain sekarang. Saya akan live esok. Kenapa margin tu lebih penting? Saya akan jawab esok. Sebab perbincangan tentang margin ni saya nak cerita lagi panjang. Saya nak explain tentang margin saja. Kenapa margin lebih penting, supaya anda boleh jelas. Okey? Boleh? Sebab apa lebih penting? Yes, margin lebih penting. So jawapan dia margin lebih penting. Nanti tak boleh tidur malam, tak apa, biar Cik Siti Sariman pergi main hoki dulu. Pergi main hoki dulu, sambil main hoki fikir kan, kenapa margin lebih penting. Nanti saya akan letak posting. Nanti saya tanya, kenapa margin lebih penting? Kerana ia menentukan berapa profit anda dapat. Okey, mungkin juga. Saya tak nak bagi jawapan yang pasti. Ada beberapa jawapan yang akan membantu anda. So kita akan live lagi esok untuk menceritakan tentang topik ni. So saya mengharapkan mereka yang berada di dalam program HPTLB, saya akan buat something untuk bagi anda tengok. Tak nak, dia panjang. Saya dah bagi jawapan, margin lagi penting dari profit. Hari ni margin versus profit. Dan jawapan dia kalau tanya mana lebih penting, margin lebih penting. Tapi kenapa? Kenapa margin lebih penting? Jawapan dia esok. Boleh? Sebab kalau nak jawab ni, nanti kan live ni jadi sampai 9.30 malam nanti. Sekarang dah 9.30 dan nanti 9.30 malam. Boleh? Esok pagi saya live lagi pukul 9 pagi. InsyaAllah esok pagi. Tak sabar nak tunggu esok. Yes, please. Tunggulah esok. So inilah jawapan dia. So jawapan dia margin lebih penting. Tapi kenapa margin lebih penting? Okey? Boleh? Okey. So itu saja. Sebelum ni ingatkan margin profit ni benda yang sama. Bukan benda yang sama tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan. Bukan benda yang sama. So apa saya nak bantu anda tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak anda semua macam ni. Apa saya nak bantu? Okay, last sebelum saya berhenti. First, bagi anda di dalam support group EFP, tolong bawa orang yang tak ada pernah pergi EFP, bawa masuk grup Nak Urus Bisnes. Nak Urus Bisnes ni. Grup Nak Urus Bisnes ni, grup yang akan support untuk banyak konten setiap pagi. Saya nak bawa masuk ke sini. So, apa saya nak anda bantu saya, tuan-tuan dan puan-puan? Bawa mereka masuk ke grup Nak Urus Bisnes, so that esok saya boleh cover seramai mungkin orang, especially esok hari Sabtu, hari cuti. Dan saya sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya ajar ni cara slow, cara lambat, cara yang tidak pantas. Saya ajar tentang costing, profit, margin semua ni. Saya ada satu sesi khas, yang mana minggu depan saya akan run sesi ni. Saya akan run sesi Cost Analysis Mastery pada 19 Januari. Ramai yang tanya, tapi ramai yang tak buat tindakan, tak nak pergi kelas. Isu dia adalah you all tak nak pergi kelas ni, yang menyebabkan susah saya nak explain satu demi satu. Banyak orang tanya berapa percentage lah ni lah. Sebab lagi cepat kalau anda boleh pergi jumpa saya live minggu hadapan 19 hari bulan. Esok saya akan cerita pasal margin, tapi saya tak boleh cerita lebih sangat sebab dia takkan dapat. You all bukan kata tak dapat banyak, tapi lambat. So saya nak you all cepat. So saya nak you cepat-cepat nampak duit. So bila you nampak duit slow ni macam tak best. So apa saya nak anda buat tuan-tuan dan puan-puan? Team tolong bagi tahu. Saya akan ada sesi kelas live secara live pada 19 hari bulan Januari, dan juga 20 Januari saya sambung dengan kelas cash flow, kelas combo saya, classroom combo saya. Yang sebelum ni saya ajar cash flow dulu, lepas tu baru saya ajar costing. Tapi sekarang saya ajar costing dulu, baru saya ajar cash flow. So saya harap anda yang minat nak tahu, tulis itu. Nak combo. Nak combo. Tulis itu nak combo. Tu dia tim saya dah post. Tulis itu nak combo. Bawa lah tim anda, accountant anda atau siapa-siapa kerani pun boleh. Hantar kerani pun saya boleh buat jadi bijak macam accountant. InsyaAllah. Itu kepakaran saya. Tuhan bagi. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur benda tu. Saya terangkan dengan jelas. Kelas live tolong. 19 hingga 20. Saya seriously nak jumpa seramai yang mungkin. So, itu saja untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan sambung lagi esok, tapi saya seriously suka kalau you boleh datang kelas combo ni. Cik Nur Huda Daud, panjang sangat cerita saya tengok dalam PM tu. Macam mana tu? Decide. Nak datang ke tak nak datang? Terus datang je lah, tak payah pening kepala lagi. Okey? So, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja. Terima kasih kepada anda yang menonton pada hari ini. Kita jumpa lagi esok untuk jawapan dia. Kenapa margin itu lebih penting? Boleh? Okey. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Assalamualaikum.